Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar yang sedang menonton video saya pada kali ini, sama ada anda di Facebook ke di WhatsApp ke di YouTube. Terima kasih kerana sudi menonton dan teruskan menonton video-video yang dikeluarkan ataupun dibuat untuk rakan-rakan semua ya. Okey, apa yang saya nak berkongsi hari ini ialah saya nak berkongsi tentang satu kaedah yang mungkin boleh membantu rakan-rakan yang ada ingin membuat live di FB ya, sama ada nak jadi DJ ke ataupun nak jual barang-barang ke. Jadi anda memerlukan satu software yang interaktif di mana mungkin di software tu boleh letak logo, boleh tukar gambar, boleh letak nombor telefon kat bawah kan. Okey, apa yang saya nak share ni ialah daripada pengalaman saya yang saya explore sendiri, bukan saya belajar mana-mana ya. Sebab apa, saya tengok banyak rakan-rakan, banyak sekarang ni banyak dah ada live Facebook, tapi mungkin dari segi preview bila kita view di untuk audience tu agak kurang menarik. Okey, dia flat, dia tak ada apa-apa information, tak ada gambar-gambar, iaitu mungkin kalau anda semua masuk semua tu mungkin ianya value added kepada live yang kita buat ya. Sebab apa, ada beberapa orang rakan 2-3 hari ni bertanya pada saya, DJ Oz, apa DJ Oz guna untuk buat live? Ada guna mixer mahal ke? Ada guna uh, studio yang canggih ke? Sebenarnya semua saya buat very simple, tak ada yang mahal, tak ada yang canggih. Okay, yang utama you punya backdrop. Okay, you punya backdrop belakang ni macam saya dulu sebelum ni saya start, saya guna backdrop, saya letak gambar kan. Tak adalah nampak kursi meja. Sebenarnya studio ni di rumah je, tak ada saya set studio yang perfect, di rumah saja. Jadi saya letakkan gambar ni untuk tak nak bagilah anak-anak family saya keluar masuk kat pintu sebenarnya. Jadi saya letak gambar. Cuma saya baru dapat untuk letak green screen ni, itu kemudian ni saya akan share bagaimana nak buat green screen ni Okey, saya rasa ramai yang faham fungsi green screen. Okey, kedua ialah mic. Sebab kalau mic tak ada, suara anda tak masuk dalam live. Dan kalau you guna internal mic boleh. Kebanyakan saya tengok guna semua internal mic, tapi internal mic ni kadang-kadang dia ada noise, mengganggu you punya apa yang you nak cakap dekat customer, bunyi noise. So saya sarankan guna mic. Macam dulu saya bermula dengan saya guna dengan mic di headphone. Very basic. Tapi bila dah faham, saya guna external mic macam ni lebih proper lah. Tapi tak apa, permulaan you boleh guna yang headphone punya mic boleh. Okay, then yang paling penting you kena laptop. Okay, ada laptop, itu yang penting. Sebab tanpa laptop you punya preview di page you tak boleh buat apa benda-benda ni. Letak logo di sini, letak nama, scroll, you tak boleh buat tak boleh buat yang proper lah. Nak buat habis-habis. Tapi kalau boleh, untuk value added pada produk, value added pada promosi you, kena ada semua tu. Okay, selain daripada tu tak ada mixer. Walaupun saya ada mixer, saya ada amp, saya tak guna semua tu. Okey, tak perlu pun. Mungkin kalau dah advance sikit mungkin boleh guna untuk DJ, tapi buat masa sekarang saya tak guna pun. Ini yang saya guna di laptop saya. Okey, apa yang perlu ada? Yang paling penting ialah software aplikasi yang dinamakan OBS Studio. Ini yang penting. Okey, ini yang penting, OBS Studio. Okey, macam mana dapat OBS Studio? Kena bayar ke? Kena subscribe ke? Tak perlu. OBS ni saya difahamkan oleh dibuat oleh sekumpulan NGO. NGO ni dia non-profitable punya organisasi. Dia buat untuk kemudahan semua orang. Jadi apa yang ada dalam ni semua percuma. Tak ada features kena bayar, tak ada features free untuk 30 day, free untuk wire, tak ada. Semua macam tak macam setengah software you nak features A free, features B you nak tambah kena bayar, features C tambah lebih sikit. OBS ni semua ada, very perfect, very powerful punya software. Cuma bergantung cara nak guna, you tahu tak tahu guna features yang tu. So permulaan you kena tahu basic saja dulu. Basic apa? Gambar, suara, masuk image, itu saja dulu Okey, jadi bagaimana dapatkan
software ni mudah, software ni percuma. You cuma pergi ke Google, okay, you type saja OBS Studio, okay, you dapat download OBS Studio. Dia akan pergi ke page ni, download OBS Studio, okay. So bila you download OBS Studio, you sebelum tu you kena pilih OS apa yang guna di laptop you. Okay, anda semua mungkin biasa pakai Windows, tapi ada juga yang pakai Apple guna Mac, dan ada juga pakai Linux. So pilih saja mana-mana laptop anda yang guna OS yang anda guna. Contoh saya guna Windows, saya ambil Windows, saya klik, okay, then klik install. You install macam you biasa install aplikasi lain, you install, you akan next lah, run lah, ikut saja sampai dia install. Okay, lepas install dia akan keluar shortcut OBS. Jadi seperti biasa, kita klik saja shortcut OBS ni. Macam saya dah setkan untuk klik, kita klik saja shortcut OBS. Okay, itu dia. Okay, ini ialah page utama yang akan keluar kalau you klik mula-mula. Okay, di sini ada beberapa menu. Kalau you tengok ni ada control, scene, transition, scene, audio mixer dan sources. Okay, kita tengok apa itu control. Control ni ialah untuk you start dengan streaming. Ini untuk you boleh buat recording tau. Walaupun bila gambar ataupun apa-apa saja di sini keluar, you boleh record. You boleh record, you boleh edit ke, you boleh record di sini. Tak semestinya live. Ini ialah studio yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Ini setting. Kalau you tekan setting, you akan keluar tengok genre setting, stream setting macam untuk buat Facebook, saya akan tunjuk. Dan seperti audio, video semua ni. Okay. Then scene transition ni berkaitan dengan scene. Scene ni ialah babak. Okay, babak di mana? Babak di mixer, babak di lain. Jadi you boleh masukkan scene-scene berbeza. Untuk 2-3 scene yang akan dipaparkan di sini, you boleh bertukar. Contoh macam ni ini scene testing, scene 2, then akan appear scene yang ni di laptop ataupun di Facebook, di live anda. Dan di sini main. Okay, ini main. Sebab saya buat. So boleh tukar. Bila you bercakap, okay, kita pergi ke sambutan hari raya. Okay, dia keluar ni. Okay, sekarang kita bersama DJ Oz. Keluar ni. Itu scene. Dan ini ialah audio mixer. Audio mixer ni ialah apa-apa saja audio yang keluar daripada you punya laptop, daripada OBS ni. Macam ni ialah OBS mic. Okay, nampak OBS mic you bergerak. Okay, bermaknanya ia berfungsi. Dan ini ialah desktop audio. Apa-apa keluar daripada desktop, dia akan berfungsi ke sini. Dan yang paling penting ialah source. Source ini adalah punca. Apa-apa yang you nak set you punya kamera ataupun apa-apa saja di sini, semuanya daripada source. Okay, daripada source. Okay, saya akan tunjuk source yang mula-mula kita nak tahu ialah apa. Paling penting ialah you punya webcam. Webcam you paling penting, betul Okay, saya tunjuk bagaimana nak keluarkan gambar webcam you di display sini. Untuk kita keluarkan image di webcam, kita kena pergi ke source. Apa-apa saja anda ada buat di sini perlu bermula dengan source. Okay, tak ada source ni semua tak keluar di sini. Okay, kita cuba ambil source untuk video kamera, webcam kita. Okay, kita campur di source ni. Okay, nampak dia ada audio input, audio output, audio browser, image. Ini semua kita akan guna. Nanti saya akan terangkan. Tapi yang penting kan kita, yang basic dulu apa dia? Kita video capture device. Okay. Okay. Contoh ini video capture device. You ambil webcam 2. Contoh dah. Okay. You klik okay. Okay. Di sini you ada device yang you boleh pilih. Okay. Okay, kalau you ada dua device kamera, you klik ni, dia akan ada dua device. Tapi sekarang ni ada satu saja, you tak perlu klik apa-apa, you cuma ada satu, dan you tekan OK. Okay, you tekan OK. Jadi bila kita
select kamera yang di device kita ni. Okay, macam tadi kita dah tunjuk, ada satu device yang ada di sini. Sebab apa? Saya cuma sumber kamera saya daripada satu device saja, iaitu internal camera. Kalau kita ada guna external atau dua external camera, dia akan keluar tiga atau dua external device ni. Jadi bila you klik saja kamera ni, dia akan keluar image kamera yang you gunakan. Jadi kalau anda tengok sini, inilah image kamera saya. Okay, then kita just klik OK. Klik OK saja, dia akan keluar di sini ya. Okay, okay. So image dah keluar. Jadi step pertama dah berjaya. Okey, jadi anda boleh kecilkan image ni. Kalau tekan di bucu ni, di bucu kotak merah ni, anda boleh besarkan, okey, ataupun kecilkan image kamera. Terpulang pada keperluan anda lah. So dia punya kedudukan pun boleh very simple, senang je nak ubah. Okey, ikut besar mana yang kita nak, kedudukan boleh ikut mana kita nak letak image ni, di bucu ke, di bawah ke, di apa. Okay. Ini ialah step pertama. Okay. Then okay, contoh di sini saya besarkan untuk penuhkan satu skrin. Okay. Kemudian kita nak masuk image apa? Okay, kita masuk image logo di sini. Logo di sini. Okay, macam mana nak buat? Sama juga, apa-apa yang seperti saya terang tadi, apa-apa yang keluar di skrin ni ialah apa yang akan dipancarkan, sama ada recording ataupun live. So jadi apa yang ada di sini semuanya perlu diambil daripada source. Okay, semua perlu dicipta ataupun dimulakan di source. Okay, okay. Okay, sebelum tu saya nak share tentang source yang kedua, iaitu input, audio input. Bagaimana dia nak masukkan suara? Gambar dah ada, suara dah, suara pula kita masuk. Macam sekarang ni contoh saya guna USB mic. Okay, ini saya dah siap. Sebab apa? Kalau saya tak letak, suara anda pun tak dengar kan, suara saya pun anda tak dengar. Okay, sama juga kalau you nak letak suara, bila you dah letak webcam, you letak suara, you campur. Okay, you campur, you pergi ke audio input capture. Maknanya kita ambil capture, dia akan capture audio input. Okay, melalui apa? Contoh, klik saja ni, klik saja audio input, you tengok audio input capture. Okay, contoh, ini contoh mic 2 atau mic 4. Okay, ini ialah audio input yang baru. Abaikan USB mic yang saya tengah guna ni. Contohnya, you nak masukkan audio input anda sekarang. Apa yang anda guna? Mic 4. Okay. Okay. Then kita pilih. Anda pilih apa device yang anda gunakan. Okay, macam di sini, anda ada mikrofon, ada stereo, ada headset. Stereo ni dengan microphone array ni ialah built-in. Headset microphone, kalau anda guna headset punya microphone, then boleh pilih headset microphone. Okay. So macam di sini saya guna okay, saya guna microphone USB device. Inilah external mic yang saya guna, yang di sini ini external. Sebab apa? Saya sambung dengan USB. Okey, bila anda klik saja mikrofon ni, okey, bila anda contoh, ini saya contoh, ini saya padam balik, saya ambil lagi satu. Okey, mikrofon. Okey, kita off, kita off USB mic. Okey. Okey, bila saya off USB mic ni, anda tak dengar suara saya. Contoh anda takkan dengar suara saya ni. Saya off suara dulu ya. Cuba. Okey, nampak saya tak dengar. Okey.
Kalau tengok dekat mic 4 ni, nampak tak? Data suara saya, input suara saya dah masuk. Tetapi suara saya sebenarnya tak dengar lagi. Contoh macam ni. Bila saya bercakap, anda tak dengar suara saya, tapi nampak dia punya wave suara dah masuk. Nanti saya tunjuk pada macam mana nak buat. Okey. Nampak? Tak ada Okay, sekarang baru you dengar suara saya. Sebab apa? Dekat mic 4 ni, tadi dia monitor off. Itu sebab anda tak dengar suara saya. Walaupun suara saya sebenarnya dah masuk ke dalam, dah masuk ke dalam, sekejap, dah masuk ke dalam, walaupun suara saya dah masuk ke dalam OBS ni. Tapi anda tengah sebab apa? Anda kena klik di sini, di you right click, okay, anda right click dekat button setting ni. Nampak tak? Advanced Audio Properties, okay. Mic 4 monitor only. Okay, kalau tekan monitor off, hilang suara. Sama juga dengan di sini. Okay, itu cara nak set input suara di OBS ni, dan bagaimana nak keluarkan suara supaya anda dengar. Kalau anda klik monitor off ataupun monitor input, suara anda tak kedengaran. Okay, jadi saya akan delete yang mic 4 ni sebab apa saya dah pakai input yang lain. Okay, saya close dulu. Okay, ini saya, okay, di sini kalau, okay, saya delete, remove. Okay, saya dah delete sebab apa saya guna USB mic. Okay, itu step kedua. Satu, webcam dan USB mic. Itu paling penting. Mesti ada image dan suara. Baru complete lah. You nak buat live ke as a basic, dah boleh lah. Okay, apa lagi yang boleh dimasukkan? Saya nak letak logo di sini. Logo di sini ke, di sini ke, di sini ke, di sini ke. Okey, sama juga apa-apa yang kita nak letak di sini, dikeluarkan di skrin menggunakan source. You klik campur di source, masukkan image. Okey. Sekarang ni saya nak masuk logo. Tekan klik OK. Kemudian browse apa ke logo, apa image mana you nak letakkan untuk logo. Contoh saya ambil di sini, saya letak image logo syarikat saya NS. Okey. Tekan klik open. Nampak logo dah keluar. Klik OK. See? Logo dah keluar. Sama juga, you nak besarkan boleh, nak kecilkan boleh, nak cover satu page boleh. Dan boleh ubah kedudukannya di sini. So dapat macam you ada buat berita saja ada logo siap. Jadi apa-apa image boleh letak di sini, dan boleh kedudukannya pun boleh diletak. Nak letak bawah ke, di sini, sana, di sini semua boleh. Dah besarkan pun boleh, customize. Okey. Jadi mungkin saya nak share bagaimana kalau kita nak standby logo-logo ni sebelum dia dipaparkan di skrin utama. Kita guna studio mode. Macam sekarang ni kita tak guna studio mode, dia nampak satu je skrin kat sini. Okey, satu saja skrin kat sini. Kita buka studio mode. Tu dia. Okey. Nampak bila tekan studio mode ada dua. Okey. Okey, apa ini fungsi studio mode dan apakah makna dua skrin ni Okey, kalau tengok di sini, inilah skrin preview, inilah skrin program. Screen preview ialah skrin di mana kita preview dulu apa yang hendak kita paparkan di program utama. Jadi sebelum kita pergi ke program utama, kita paparkan dulu di preview. Bila kita set semua, kemudian baru kita pergi ke program. Okey, sebelum tu saya lupa ajak beritahu, sebenarnya salah satu lagi fungsi studio mode ini ialah supaya kita sentiasa bersedia dengan image ataupun setup
untuk studio kita sebelum dia pergi ke paparan utama untuk live. Jadi kita boleh standby dulu apa-apa image, apa-apa maklumat, apa-apa teks di sini dulu sebelum kita pergi ke image utama. Kalau kita tak buka studio mode macam ni, kita terpaksa buat semuanya di sini. Okey, kalau ada beberapa perkara yang kita tak ada plan, okey, kita ada plan, kita tiba-tiba nak masukkan image. Jadi contoh macam tiba-tiba nak masukkan image contoh tiba-tiba nak masukkan image Kinabalu. Okey, image Kinabalu. Jadi benda ni di live tau. Tahu anda masa tu tengah nak masukkan image baru. Jadi nampak anda sendiri akan kelam kabut sebenarnya kalau anda tak bersedia daripada awal. Jadi itu yang penting dengan dengan fungsi studio mode ni, supaya anda bersedia untuk pergi ke preview dulu, standby kat sini. Jadi bila anda perlukan image yang diperlukan, contoh image Kinabalu, okey, dia akan dipaparkan. Jadi anda boleh set dulu nak ke sini nak ke sini, nak ubah apa, boleh set dulu sebelum dia pergi preview. Bila dah standby, dah okey, bila masa diperlukan untuk paparan image, terus saja transition, nampak benda tu appear seperti tak ada apa-apa berlaku. Okey, itu yang saya nak beritahu tentang fungsi studio mode. Okey, contoh tadi kita masuk logo. Okey, nampak logo tak ada tau. Okey, logo tak ada. Okey, logo tak ada. Tapi bila kita masukkan logo, dia akan keluar di preview dulu. Masukkan logo sama, tekan campur, pergi browse, ambil pilih image yang kita nak paparkan, yang kita dah masuk tadi. Okey, bila dia keluar di preview ni, dia tak keluar lagi di program. Bagaimana nak keluarkan di program? Anda kena tekan transition. Nampak? Transition. Okey? Transition. Okey. Faham Dia akan keluar transition. Bagaimana kalau kita hilangkan balik? Kita kalau klik transition saja, kita tak boleh hilangkan logo yang ada di program. Anda kena klik mata ni dekat logo, klik mata ni, tutup mata dia, klik transition. Maknanya di preview dah hilang. Di preview dah hilang, baru anda boleh klik transition, dia akan hilang. Okey. Okey, bagaimana kata kalau kita nak klik image yang lagi besar? Okey, contoh logo ni kita pergi ke transition, kita on. Kita nak klik image yang lagi besar. Sama juga, contoh klik image Kinabalu, kita ambil Kinabalu Okey, saya dah browse Kinabalu tu. Okey, ini image Kinabalu. Okey, kalau kita nak besarkan image Kinabalu supaya meliputi semua screen, boleh. Okey, boleh. Tapi nampak tak? Hilang kita punya image. Kalau anda klik transition, dia akan hilang image Kinabalu tu. Jadi bagaimana nak buat supaya image webcam kita, image image logo tadi berada di atas overlay, atas logo Kinabalu. Okey, pergi ke dalam OBS, apa image yang di atas, dia akan berada di top layer. Okey, top layer. Maknanya yang layer pertama. Maknanya kalau anda buat di sini Kinabalu di atas, maknanya memang layer logo webcam hilang. USB tak apalah, USB ialah mic. Okey. Okey, kita yang untuk pastikan dia di belakang image webcam, di belakang logo, tarik Kinabalu, ataupun boleh letak di sini Kinabalu. Okey, pergi ke order, move down. Okey, atau move bottom pun boleh. Kalau move down, dia akan pergi satu-satu. Okey, kalau move bottom, dia akan pergi ke bawah sekali. Nampak? Okey, ataupun anda boleh manual movekan dia daripada Kinabalu, tarikkan di bawah webcam. Okey, nampak? Okey, di bawah webcam. Okey, di bawah webcam.
So untuk pastikan dia image anda berada di antara webcam pun ada ataupun di Gunung Kinabalu ada, anda kena kecilkan logo ni. Sorry. Nampak? Okey. Kalau ada Kinabalu tu di logo image Kinabalu di atas, dia akan tutup. Okey. Kalau di bawah logo je ada di atas. Webcam hilang. Okey, jadi di bawah logo ataupun webcam anda. Ya. Okey. Bagaimana nak tukar kedudukan ataupun buat editing terhadap gambar yang dah dipaparkan? Okey, setiap bila anda klik setiap satu source ni logo, nampak tak? Dia akan keluar kotak merah. Okey? Kotak merah. Okey? Okey. So untuk contoh kalau anda nak edit kotak apa kata kotak webcam, image webcam, pastikan anda klik image webcam dan nampak kotak webcam berwarna merah, maknanya image webcam anda sudah boleh diedit. Okey, jadi anda boleh besarkan. Okey, besarkan. Okey. Tapi image image Kinabalu hilang. So anda kena letak di atas webcam baru nampak image Kinabalu. Tapi kalau anda besarkan image Kinabalu ni whole screen, tak nampak lah. Di sini anda kena skill bermain image ni, kena pandai di mana nak di bawah, di mana dahulu, kena faham kat sini. Saya dulu pun tak faham juga, beraba juga. Tapi bila dah terbiasa, dah boleh main dah dengan image overlay ni. Okey. Jadi kalau anda, kita nakkan semua image ni yang dah ada di preview ke main image, main program, klik transition. Tada. Alright. Okey, kalau anda tidak mahu tiba-tiba ada cerita tentang Gunung Kinabalu, tidak mahu, ada standby dah, anda dah delete image Kinabalu ni, jadi pergi ke source Kinabalu, padamkan mata dia. Klik mata dia, klik transition. Hilang. Okey. Jadi itu cara untuk bermain image, nak keluarkan image, nak masukkan image, nak besarkan image, saya dah share tadi. Then kita pergi bagaimana pula nak masukkan teks di bawah ni, contoh nombor phone ke apa ke. Okey, sama juga source, pergi ke campur, pergi ambil teks. Okey, teks. Contoh nombor phone, klik OK. So teks type apa teks yang anda nak letak sini. Contoh hubungi Zul 0194556810. Di sini you kena pandai bermain dia punya space, supaya nanti dalam anda punya ruangan teks tu dia tak rapat sangat. Okey, tulisan kita select font. Okey, tulisan kita ambil lah warna putih, warna hitam, hitam, black. Okey, nampak tulisan hitam tapi besar sangat ni kan, tutup muka anda nanti. Okey, kita select font. You boleh lah nak select font apa ke, itu terpulang. Okey, size. Okey, boleh buat manual kat sini. Okey, ini 256 kita ambil 80. Okey, nampak kecil. Kalau kecil sangat, kita besarkan sikit. Anda juga boleh besarkan di sini, ataupun sebelum tu kita klik OK dulu, ataupun anda boleh besarkan manually di sini, di kotak. Jangan pastikan dia nak edit, pergi ke nombor phone, dah ada kotak merah dah keluar, anda boleh edit sini untuk besarkan tulisan. Nampak? Dah besar. Okey. So klik di kotak merah, maknanya ruangan teks ni, ruangan teks ni masih ada kotak merah sini. Tarik dia ke mana posisi yang nak diletakkan. Bawah, atas,
atas, tengah, semua boleh. Apa-apa teks boleh di type dan diposisikan di mana yang anda hendak. Dia dibesar ataupun dikecilkan. Kalau anda besarkan, nampak dia akan besar. Kecilkan, dia akan kecil. Okey. Contoh saya nak tulisan ni berada di bawah. Okey. Untuk dia bawa ke main program, seperti yang saya kata, klik transition. Tara, dah ada dah. Okey, itu step pertama. Step kedua, selalunya kita akan bagi tulisan ni bergerak scroll ke depan, ke belakang. Okey, apa yang nak buat? Pergi ke nombor phone, source nombor phone. Okey, source nombor phone. Klik, right click, pergi ke filter. Okey, ini ialah filter nombor phone anda. Pergi ke klik campur. Nampak? Dia ada scroll. Ni banyak ni, tapi ambil scroll. Scroll. Jadi klik scroll ni. Okey, kita klik OK. Dia ada scroll ni lah. Scroll 1 ke scroll 2. Okey, kita okeykan scroll. Okey, nampak Dia ada dua, vertical speed ataupun horizontal speed. Vertical speed ialah kelajuan kiri atau kanan. Okey. Dan vertical speed kelajuan bergerakan atas dan bawah. Contoh, kalau kita gerakkan vertical speed ni, okey, nampak dia bergerak atas dan bawah, ke bawah. Kalau ada nak besarkan, dia akan bergerak dalam lingkungan kotak merah ni. Kalau anda besarkan kotak merah, tengok pergerakan dia macam sama juga. Okey. Di sini di preview ni dulu. Okey, nampak? Okey, so kita pergi default. Okey, kalau biasanya pergerakan scroll ni atau kiri atau kanan lah, jadi kita boleh gerakkan perlahan atau laju. Okey, atau sederhana. Okey, so kita kecilkan sikit Okey, sederhana atau laju. Okey, so dah okey, kelajuan kita nak, kita klik close. Alright. Okey, tapi tengok pada tulisan ni mungkin ramai anda kata alamak, dia transparent lah. Kalau background hitam mungkin tak nampak, tak ada kontra color kan. Mungkin hari ni pakai baju hitam, tiba-tiba hilang nombor hubungi dia. Anda boleh tukar color teks, ataupun anda boleh letak background di belakang warna di belakang tulisan. Bagaimana? Sama juga, klik background, pilih image. Saya dah buat image kontra belakang Okey, masukkan background, GROUNT, background. Okey, macam browse image background yang saya dah buat. Contoh, saya buat warna kuning sebab apa, nak kontrakan dengan tulisan hitam. Klik open. Nampak background dah ada Okey, klik OK. Jadi anda bawa background anda, nak besar ke nak kecil, ikutlah. Nak besar boleh sampai tutup muka. Okey, ataupun kecil macam ni. Pergi ke lokasi dia, ke kawasan tulisan. Oops, hilang kawasan tulisan. Kalau kita klik transition, hilang you punya teks. Jadi macam mana nak buat? Macam saya terangkan tadi, apa-apa image nak overlay di atas image yang lain, pastikan dia berada di atas dekat source ni. Macam ni, nombor phone kena berada di atas background. Klik saja di atas background. Okey, ini baru di preview. Okey, belum di program sebenar. Klik transition. Okey, nampak dah berjaya. Okey, ada satu lagi cara untuk kita nak buat background ni. Macam tadi saya buat cara manual. Cara manual. Okey, jadi saya nak kongsi satu lagi cara yang mungkin lebih mudah kepada rakan-rakan. Di mana cara ni dalam sistem OBS ni sendiri. Jadi kita hilangkan dulu background. Kita hilangkan. Okey, kita hilangkan background. Okey, kita buat macam mana cara untuk dapatkan background daripada sistem OBS ni sendiri. Okey, kita pergi ke nombor phone yang teks tadi Kita pergi ke nombor phone. Kita pergi ke kita pergi ke double click kat nombor phone. Kita akan keluar set up teks tadi.
kita pergi, ini dia text, select font, kita pergi bawah. Ini ialah color untuk text. Okey, kita ambil background color. Jadi kita select color. Okey, warna apa yang kita nak? Okey, warna kuning Warna kuning. Okey. Masih lagi belum menyala kuning kat sini. Okey, kita naikkan background capacity. Nak terang macam mana? Ya, tu dia. Sama. Mudah Kalau kita nak rasa tukar, kita boleh tukar pada background putih ke. Okey, pun boleh juga. So ikutlah. Jadi ini satu cara yang mungkin lebih mudah daripada cara yang pertama tadi. Sekurang-kurangnya anda semua tahu dua cara yang kita boleh buat untuk letak background di mana-mana saja yang anda suka. Okey. Alright. Okey, itu dah kira cukup basic yang anda perlu tahu tentang OBS ni, bagaimana dia berfungsi image, tulisan dan juga input suara Okey, kemudian satu lagi untuk kita bagaimana nak streamkan atau livekan program kita ni, apa yang dipaparkan di sini di Facebook. Okey. Kita pergi ke control. Okey, control. Okey, macam tadi kalau you dah, ini ialah scene yang kita letak sini, scene testing. Kalau tiba-tiba tengah bercakap, okey mari kita pergi ke konti di Teluk Intan. Okey, kita pergi ke scene yang kita dah create tadi. Sama juga apa yang buat di scene-scene lain ni sama juga dengan apa yang anda buat di sini, cuma gambar dia lain. Okey, gambar dia lain mengikut scene masing-masing. Okey, contoh jom kita ke konti daripada Teluk Intan. Okey, Teluk Intan Perak Darul Rizwan sekarang di hadapan Menara Jam Condong Teluk Intan. Tara. Okey, nampak? Jadi kalau anda nak masukkan image webcam, sama juga klik webcam. Okey, klik webcam, dia pergi ke setting semua, ubah kedudukan webcam anda di sini. Sama juga Okey, kita pergi ke skrin ni asal, screen testing. Okey, transition boleh. Okey, ini contoh cubaan. Okey, next apa kita nak buat? Okey, tadi sorry, kita nak macam mana nak livekan program ni di Facebook ke YouTube. Okey, nampak tak di sini ada control. Okey, ada start streaming, start recording, studio. Okey, untuk pengetahuan ini boleh apa yang anda paparkan di sini boleh record. Boleh record dan dia akan transfer file dalam file yang kita dah set lah. File video ke itu, pergi ke setting. Okey, sekarang ni kita pergi ke setting, general stream output audio. Okey, jadi anda pergi ke stream. Okey, di sini servis ialah apa, di mana anda nak livekan anda punya OBS. Macam di sini Facebook, tapi kalau anda klik di sini, dia ada pilihan lain, nak ke YouTube boleh, Twitch boleh, Twitter boleh, macam-macam boleh, ikut pada keperluan anda. Okey, macam biasa kita buat Facebook lah server tak perlu. Okey, stream key penting. Okey, klik stream key, padamkan dan dapatkan stream key untuk anda buat live. Okey, bagaimana nak dapatkan stream key? Ada dua cara. Satu cara pergi ke Facebook, dan pergi ke live. Di situ anda boleh dapatkan stream key. Agar tahu-tahu nak mudah, pergi saja klik get stream key. Okey, get stream key, dia akan pergi ke page Facebook. Nampak inilah Facebook, dan dia akan dapat menu ni, create live stream. Okey, jadi di sini dia akan paparkan stream key yang ini. Okey, server URL anda tak perlu, anda abaikan, tak perlu buat apa-apa. Okey, ini untuk siaran percubaan, tak perlulah di-showkan pada public pada public nanti orang lain tengok. Okey, ini cubaan, kita klik pada only me, saya saja. Okey, then pergi ke stream key, copy nombor ataupun coding di stream key dan copy. Dah copy, pergi balik OBS, pergi ke kolom stream key, copy dan paste. Okey, kemudian tekan apply
dan OK. Okey, bila dah tekan apply dah OK, pergi balik di OBS. Di sini ada di bawah control, pergi ke start streaming. Okey. Jadi ada akan nampak pergi ke Facebook. Tu dia. Okey. Nampak? Bila dah keluar image anda di sini dan dah ada button go live, bermakna video anda sudah ready untuk di-livekan. Jadi klik saja go live. Okey, go live, dia akan mula bersiaran langsung bila dah keluar image ataupun button end live video ni. Okey, dan di kolom di bahagian live ni dah start running anda punya live stream. Okey, dan anda boleh bercakap, dah boleh buat apa-apa di live, boleh live kan anda punya produk nak buat apa, dah mula dah di sini. Okey, cut. So kita boleh tengok di handphone adakah live anda sudah mula streaming. Kita check dulu Okey, sebenarnya simple sebenarnya, nampak complicated. Tapi tak apa, bila anda dah mula biasa dengan OBS ni, macam saya pun dulu merangkak juga sebab saya tak ada siapa guide. Saya cuma guide daripada Mr. YouTube. Okey. Okey, sekarang dah keluar. Kita off suara. Okey. So, live Facebook ada dah mula bersiaran langsung melalui OBS. Nampak? Okey. Okey, lagi satu, kalau anda masukkan muzik mudah saja, kerana bila anda mainkan apa-apa lagu daripada laptop anda di sini, dia akan berbunyi. Dia akan suara daripada laptop ni dia akan keluar di desktop ni, desktop audio. Jadi bila anda buat live, dia akan keluar terus di live anda. Okey. Itu saja tentang perkongsian. Lagi satu sebelum saya lupa, bila anda nak matikan atau stopkan Facebook ni, ada dua cara. Sama ada anda pergi ke Facebook, okey, anda boleh klik end live video ni, ataupun anda boleh klik stop streaming. Macam sekarang ni saya klik stop streaming. Okey, dia akan stop. Dan agak boleh pergi ke Facebook end live video. Jadi dah komplit dah sebenarnya sebagai asas yang anda perlu tahu dengan apa itu OBS dan bagaimana menggunakan OBS dan apa yang ada yang super tentang OBS ni. Satu software yang begitu baik, yang begitu superb kata orang kan, yang saya pun terkejut bila saya dapat tahu OBS ni boleh buat macam-macam, free pula tu. Percuma, siapa yang tak nak free kan. Jadi inilah satu program yang anda boleh gunakan untuk membuat persembahan di video anda sama ada record ke atau live streaming. Jadi lepas ni anda boleh live streaming dah mana-mana. Sebab apa? Lengkap dah apa yang perlu, paling asas yang anda perlukan untuk membuat satu live video di Facebook ataupun di internet So saya harapkan ilmu ataupun perkongsian yang saya manfaatkan ini kepada anda boleh manfaatkan kepada ke atas apa jua yang anda lakukan, seperti nak buat live DJ ke, produk, menjual produk ke, ataupun membuat motivasi setiap hari ke melalui OBS ni dan di-streamingkan ke live Facebook. Okey, sekurang-kurangnya persembahan anda ada value added. Kalau dulu kosong, you punya screen cuma berlatar belakangkan perabot rumah ke, pejabat ke, tepi tingkap ke, tapi sekarang ni orang akan nampak you punya presentation ada logo ada logo, mana logo ada logo, ada nombor phone. Lepas tu kalau dia tahu tentang green screen, ada latar belakang yang cantik. Okey.
So insyaAllah saya harap, saya doakan anda berjaya selamat mencuba dengan OBS dan juga live streaming di Facebook atau YouTube. InsyaAllah kita akan berjumpa di tutorial lain. Kalau diizinkan, saya akan berkongsi tentang cara-cara lain apa yang ada lagi dalam OBS yang boleh kita gunakan. So setakat ni saya mohon maaf sekiranya terdapat salah silap. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat mencuba. Dan jangan lupa untuk subscribe channel di YouTube saya. Ingat, Zulkarnain Shah. Jangan lupa subscribe channel Zulkarnain Shah. Okay, terima kasih.